Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, saya ingin memberikan perkembangan terkini saman daripada YB Hanayo terhadap Profesor Kangkung, Profesor Longkang Proh kepada Perikatan Nasional yang menyebarkan fitnah menggunakan isu 3R dan sebagainya. Jadi ini antara kenyataan terkini daripada YB Hana berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, ayo kita tonton video ini. Kita ikuti kenyataan media ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempa hari ini. Buku saya dicetak semula 18 kali, tak pernah diharamkan oleh KDN. Itu antara kenyataan YB Hanayo. Bukan sejak ketika kerajaan hari ini, tapi semasa kerajaan Perikatan Nasional pun buku itu berulang kali dicetak dan sebagainya. Jadi sahabat semua, kalau kita lihat kenyataan Menteri Belia dan Sukan hari ini, YB Hanayo memberi keterangan bahwa bukunya Becoming Hana adalah biografi pribadi dalam perjalanannya ke dalam kancah politik tanpa ada agenda untuk menukar orang Islam kepada Kristian. Ahli Parlimen Segambut itu memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahwa bukunya telah dicetak semula sebanyak 18 kali, dibaca oleh orang Islam dan bukan Islam dan tidak pernah diharamkan oleh Kementerian Dalam Negeri, walaupun laporan polis dibuat. Semasa mendengar kes saman fitnahnya terhadap pensyarah Universiti Utara Malaysia, Kamarul Zaman Yusof, berhubung dua catatan Facebooknya, ia menolak dakwaan yang mengaitkannya dengan agenda yang didakwa oleh Profesor Kangkung ini untuk mengubah Malaysia menjadi negara Kristian. Ini kerana buku bertajuk Becoming Hana adalah autobiografi tentang kehidupan saya, katanya. Termasuk pengalaman pribadi yang jelas merangkumi penglibatan saya dalam politik. Di halaman Becoming Hana secara jelas dinyatakan bahwa ia adalah perjalanan pribadi. Buku ini telah dicetak semula berkali-kali selama bertahun-tahun dan tidak pernah pun diharamkan oleh KDN. Tambah lagi, oleh itu catatan defendant jelas diterbitkan dengan niat untuk menyinggung perasaan, menghina dan menfitnah saya dengan menggambarkan saya sebagai ahli politik yang cuba menyebarkan agama Kristian melalui kejayaan saya dalam politik. Lebih-lebih lagi katanya, sikap defendant jelas menunjukkan hakikat bahwa dia tidak boleh menerima bahwa saya mempunyai hak untuk mengamalkan agama saya secara bebas di negara ini, kata Hio dalam kenyataan saksinya berhubung siaran Facebook Kamarul Profesor Longkang ini. Plaintiff berhujah bahwa defendant menggunakan perkataan hipokrasi berdakwa menggunakan kedudukan politik, memanggil sesama ahli Kristian pendakwa memujuk dan mempengaruhi, menghasut misi dan kesalahan adalah sengaja menimbulkan skandal, kontroversi dan juga menghasut. Lebih-lebih lagi tidak ada bukti bahwa mana-mana orang Islam telah menyimpang daripada akidahnya dengan membaca Becoming Hana. Sebaliknya, buku itu telah disahkan oleh pemimpin Islam di negara. Selanjutnya adalah penting juga untuk diketengahkan bahwa sebagai Speaker Dewan Perundangan Negeri Selangor, saya telah dipilih oleh Dewan Negeri Selangor di mana Ketua Agama Islam Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor adalah sebahagian daripadanya. Tambah lagi sebagai Timbalan Menteri dan kini Menteri, kedua-dua sumpah saya ini berlangsung di hadapan YAM yang di Pertuan Agung juga Ketua Agama Islam negara ini. Ketika memberi keterangan, plaintiff mendakwa defendant telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai penganalisis politik untuk mengeluarkan dakwaan palsu dan tidak berasas terhadap pemimpin DAP yang lain. Sejak saya menjadi ahli politik, banyak gereja tidak mahu dikaitkan dengan ahli politik. Justru dalam menjawab seruan untuk berhikmat kepada negara saya dalam politik, saya tidak mahu menjadi pendakwa lagi, kata Yo. Dia menambah bahwa bukunya juga mengenai rakyat Malaysia dan peranan mereka dalam pembinaan negara melalui perkongsian pengalamannya dalam menghadapi cabaran dan kesukaran dalam perjalanan hidupnya ke dalam politik. Jadi ia tidak pernah guna kedudukan sebar Kristian. Itu antara kenyataan Nik Nazmi. Dan sementara itu, semasa persidangan hari ini juga hadapan Hakim Aliza Sulaiman, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar YB Nik Nazmi, Nik Ahmad memberi keterangan bahwa dakwaan menyebarkan kristianisasi terhadap ia adalah tidak berasas. Dan ketika memberi keterangan lagi bagi pihak IO, saksi itu berkata plaintiff adalah seorang Kristen yang komited yang tidak pernah membiarkan kepercayaan menjejaskan dedikasi dan perkhidmatannya kerana semua rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau latar belakang politik.
Jadi plaintiff bukanlah seorang yang menggunakan kedudukannya untuk menyebarkan agama Kristian. Baliknya, plaintiff telah banyak memperkenalkan pembaharuan yang membolehkan UMNO di Dewan Undangan Negeri Selangor memainkan peranannya sebagai pembangkang ketika itu. Lebih-lebih lagi, saya mempunyai ramai rakan Kristian yang saya suka berbincang tentang kepercayaan yang dikongsi atau berbeza. Ya, saya mendapati lebih mudah untuk bekerjasama dengan ahli politik lain yang juga didorong oleh nilai positif kepercayaan mereka, kata Nick Nazmi ketika dijawab di Mahkamah Sivil. Difailkan pada Februari 2022, saman Yeo adalah dua hantaran Facebook Kamarul bertarikh 10 dan 17 Mei 2017. Secara kebetulan pada 17 Mei 2017, Kamarul juga telah membuat laporan polis terhadap Yeo berhubung bukunya. Dia menuduh Yeo yang ketika itu Speaker Negeri Selangor cuba berdakwa dan menyebarkan agama Kristian. Hantaran pertama bertajuk Hanayo Contoh Hipokrasi Terbesar DAP. Sementara hantaran kedua bertajuk Laporan Polis terhadap Hanayo. Ia mendakwa dua hantaran Facebook itu sangat tidak bertanggungjawab dan sengaja diterbitkan oleh Kamarul untuk menyebarkan kebencian dan kemarahan terhadapnya. Dia berujar bahawa dia telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai ahli akademik untuk mengeluarkan kenyataan berunsur politik terhadapnya. Jadi melalui writ saman terhadap Kamarul, ia menuntut ganti rugi am, teruk dan teladan. Dia juga meminta pensara itu membuat penarikan balik awam tanpa syarat terhadap kenyataan yang didakwanya berunsur fitnah dan membuat permohonan maaf. Dia juga mahu injaksi mahkamah menghalang Kamarul, Profesor Kangkung ini daripada terus menerbitkan sebarang kenyataan berunsur fitnah terhadapnya. Bagaimanapun dalam pernyataan pembelaannya, Kamarul membangkitkan pembelaan justifikasi. Di bawah Undang-Undang Malaysia untuk tindakan sivil, justifikasi adalah pembelaan bahawa kenyataan atau dakwaan itu adalah benar. Dan jika terbukti berjaya di mahkamah, ini akan bertindak sebagai pembelaan mutlak terhadap dakwaan mahkamah yang berkaitan. Jadi berhubung pembelaan justifikasi pensyarakanan itu juga mendakwa bahawa catatan Facebooknya pada 10 Mei 2017 tidak merujuk kepada Yeo tapi kepada parti politiknya DAP. Kamarul mendakwa bahawa antara itu sebaliknya mengenai bagaimana semasa DAP memperjuangkan sekularisme yang memisahkan politik dan agama. Ada juga pemimpin parti yang mencampur adukan politik dan agama. Kamarul mendakwa laporan polis yang dibuat berikutan ia telah membuat laporan polis sendiri terhadapnya berhubung hantaran Facebook. Pensara itu mendakwa bahawa laporan polisnya adalah mengenai buku Yeo yang didakwa cuba menyebarkan agama Kristian kepada orang lain, termasuk orang Islam. Dan Kamarul juga menafikan dua catatan Facebooknya berunsur fitnah terhadap Yeo. Seterusnya menolak dakwaan bahawa ia bermotifkan politik. Kamarul turut mendakwa melalui laporan polis itu bahawa Yeo mungkin melakukan kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(e) Enakmen Agama Bukan Islam, Kawalan Perkembangan di kalangan orang Islam Selangor 1988 serta Seksyen 298(e)(1) Kanun Keseksaan. Jadi Seksyen 4 adalah berhubung kesalahan undang-undang negeri memujuk, mempengaruhi atau menghasut orang Islam untuk menukar akidah. Seksyen 298(e) memperkatakan kesalahan undang-undang persekutuan yang menyebabkan ketidakharmonian, perpecahan atau perasaan permusuhan, kebencian atau niat jahat berprasangka atau cuba untuk memudaratkan atau berkemungkinan menjejaskan, mengekalkan keharmonian atau perpaduan atas alasan agama antara orang kumpulan yang menganut agama yang sama atau berbeza. Sebelum ini, Kamarul juga menyaman Yeo kerana menfitnah berhubung posting Facebooknya. Bagaimanapun dia menarik balik tindakan sivil itu awal tahun ini. Peguam Sanjit Kaur Dio mewakili Dio, manakala Peguam Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz mewakili Profesor Kangkung Kamarul ini. Selain hari ini, perbicaraan itu juga akan dijadualkan pada 14 Januari tahun depan. Jadi itu antara perkembangan ya secara perbicaraan kes saman YB Hanayo ya terhadap pemimpin daripada pembangkang ini. Bukan pemimpin pembangkang ya, seorang profesor yang menyokong pro kepada pembangkang, iaitu sekarang ini pembangkang lah tahun 2022 itu ketika menjadi kerajaan Perikatan Nasional. Jadi inilah sahabat semua, ya mungkin mereka ni sudah begitu hebat belajar daripada PAS, ya memfitnah menggunakan agama bangsa untuk tujuan politik semata-mata. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Sebelum saya akhiri, satu perkara yang mengejutkan kita apabila pelajar Melayu dianugerahkan tokoh pelajar cemerlang. Di sekolah apa? Di sebuah sekolah Cina dalam negara kita sahabat-sahabat semua. Tahniah kita ucapkan kepada pelajar ini. Kerana ramai beranggapan atau barangkali juga suatu stigma bahawa seorang pelajar Melayu sukar untuk bersaing dengan pelajar Cina di sekolah jenis kebangsaan Cina. Namun begitu Ahmad Kadir Ahmad Nazri 17 tahun berjaya membuktikan sebaliknya.
Pelajar berkenan baru-baru ini mencuri perhatian apabila dinobatkan sebagai tokoh pelajar cemerlang sempena Majlis Taman Persekolahan dan penyampaian hadiah SMJK Heng Yi 2024, sebuah sekolah aliran Cina di Pulau Pinang. Dia menerima anugerah tokoh pelajar cemerlang akademik 2024 setelah meraih tempat pertama dalam kelas dan tingkatan aliran sastra. Selain itu, Ahmad Kadir juga yang memegang jawatan sebagai timbalan ketua pengawas di sekolah tersebut turut dianugerahkan sebagai pelajar terbaik dalam mata pelajaran bahasa Melayu dan juga pendidikan Islam. Wow, itu dia terbaik sahabat-sahabat semua. Dan ini antara kenyataan daripada pelajar ini. Katanya, saya juga sentiasa meminta restu ibu dan memastikan guru-guru saya merestui ilmu yang mereka berikan dengan menghormati mereka, katanya. Terbaik. Jadi, dan selain itu, dia juga berkata bahwa saya memang bertungkus lumus untuk mendapatkan anugerah-anugerah ini dari segi akademik hingga ke kurikulum. Alhamdulillah, katanya, saya dapat tunjukkan prestasi yang memuaskan. Itu antara kata-kata daripada Ahmad Kadir ini. Dan juga beliau juga menyatakan, saya dan kawan-kawan saya belajar secara berkumpulan berkonsepkan beri dan ambil, give and take, di mana saya akan mengajar untuk subjek sejarah dan bahasa Melayu, mereka akan mengajar saya untuk subjek account dan juga bahasa Cina, katanya. Jadi inilah sebenarnya simbol dan identiti negara kita, sahabat semua. Ya, tidak boleh dinafikan. Dalam negara kita ini mempunyai pelbagai bangsa agama. Jadi kita hormati perkara itu, ya, supaya setiap kita boleh belajar untuk bertimbang rasa, bertolak ansur dan menghormati. Tidak seperti pembangkang hari ini yang seringkali kita lihat menggunakan isu bangsa agama untuk tujuan politik semata-mata. Tahniah kita ucapkan, dan juga perkara saman fitnah terhadap Profesor Kangkung yang menfitnah YB Hana. Apa pandangan anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian jadi pada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.